أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, sebelum kita mula, yang ni adalah percubaan suara. Kita test mic dulu, relax dulu, jangan bagi komen, jangan bagi apa, bagi saya mengaji dulu. And then dengar, kalau visual okey tulis V5, kalau audio okey tulis A5. Kalau tak okey tulis 1. 1 tak okey langsung. 3 sederhana, 5 clear. Alright? Sebab nice. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر
كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada semua yang join live Mahabbatin pagi ini untuk kursus umrah episod kedua. So, episod yang pertama, kursus umrah, kita cerita tentang technical. Mask apa kita nak pakai, apa yang kita nak kena buat, kita nak kena ada apps, kita nak kena ada handphone, seorang satu, tak mau share telefon. And then berapa lama kita punya perjalanan, kita akan duduk berapa, kemudian kita akan buat macam mana, and then kita akan semua tu ada dalam episod yang pertama. Tuan-tuan boleh ikuti dalam Mahabbatin punya channel. So semoga ada kebaikan. So hari ni kita nak mula perjalanan daripada pakai ihram dan terus sampai kita ke Mekah, sampai kita ke ni. Okey? Baik. Jadi marilah sama-sama kita mulakan dengan hati yang tulus ikhlas. Kita niatkan sebelum mula mengaji ilmu ni, Tok Guru pesan ada 3 niat. So pertama, niat kerana Allah. Yang kedua, untuk menghilangkan kejahilan diri. Yang ketiga, untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah, maknanya beramal dengan ilmu tersebut. Boleh? Jangan ada 3 niat. 1, sombong diri, belagak. Yang kedua, jangan ada nak berlawan dengan orang pandai. Yang ketiga, jangan nak memperbodohkan orang yang tak pandai. So ada 3. So dengan niat yang tadi tu, jom kita mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah. Niatkan kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khusus kepada semua yang mengikuti program kita hari ini, ahli keluarga kita, rakan taulan kita, jiran tetangga kita, kawan-kawan kita, ahli keluarga kita yang lebih dahulu daripada kita. Dengan yang demikian itu, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. آمين. Baik, memakai ihram. Memakai ihram adalah mengenakan pakaian dengan niat ihram yang membuatkan seseorang ada 13 pantang larang pada dia dalam mengerjakan ibadah haji dan umrah. Maknanya kalau kita tak ada niat tu, 13 perkara tu semua kita boleh buat. Disebabkan kita niat macam tu, 13 benda tadi tu walaupun kita boleh buat, tapi dalam perjalanan umrah tak boleh buat. Ini very simple sahaja saya bagi untuk kita dapat tangkap. So, pakai ihram adalah satu pakaian yang kita sarungkan dia dengan niat untuk mengerjakan umrah, berihram dengannya. Dan bila mana kita kenakan pakaian tadi tu, ada 13 pantang larang yang ada pada kita. Pertama, niat. Dengan niat tadi tu membolehkan kita masuk tanah haram. Itu special. Pasport kepada tanah haram adalah dengan mengucap 2 kalimah syahadah. So, bila seorang yang nak masuk tanah haram, boleh tak boleh, boleh. Tapi yang tanah haram adalah bumi Mekah. Tanah haram adalah kawasan yang ada sempadan. Bukan macam orang tengok konsert baru ni apa semua. Yang tu dekat Riyadh. Yang tu dekat Riyadh. Riyadh jauh daripada Mekah. Walaupun dalam kawasan Saudi, tapi dia bukannya bumi Mekah dan bukan bumi Madinah. Mekah dan Madinah adalah dua negeri macam kita kata macam Kuala Lumpur dengan Selangor. Lebih kurang macam tu lah. Ataupun tak dekat sangat tu. Kalau kita bagi contoh, bayangkan Malaysia ni daripada Sabah, Sarawak, sambung, katalah tak ada Laut Cina Selatan tu, sambung dengan Kelantan atas, Perlis, pusing sampai bawah. Okay, katalah Malaysia sebesar tu. Mekah katalah dekat Perak, Madinah dekat Perlis, Riyadh dekat Sabah. Dia macam tu. Boleh faham jangan pula kata ni sebab apa ni orang mai tak tutup aurat boleh masuk tanah haram apa semua. Tak, masuk Saudi lain. Masuk tanah haram dia ada sempadan. Okey, pasal apa menitik beratkan sempadan? Sebab nanti bila kita pakai ihram, kita kena pakai dia di luar daripada sempadan. Kalau kita daripada Madinah, kita nanti pakai dekat dekat Bir Ali ataupun Zulhulaifah. Itu jauh sangat kita ni. Tapi kalau macam kita daripada Mekah, kita nak keluar, kita nak niat ihram, kita pergi dekat Tan Naim. So dekat Masjid Tan Naim, dekat tempat Masjid Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, situ dia ada tanda simbol sempadan dia. Jadi kalau kita tak duduk dalam kawasan dia, walaupun kita duduk dekat Masjid Tan Naim tu, tapi kita tak duduk dalam kawasan tanah halal, kita duduk dalam kawasan tanah haram, kita niat, nanti ada masalah dalam ibadah umrah kita. Suara tak jelas. Betul ke suara tak jelas ke? Jadi tolong respon Ustaz, nak tengok suara jelas ke tak jelas. Sebab tadi kita dah buat sound check semua, suara dah macam okey dah. Puan, cuba tengok balik lagi sekali. Okey. So sekali lagi, so sempadan tanah haram ni kita kena tahu, sebab nanti bila kita nak pakai ihram, kita kena pakai di luar daripada tanah haram. Kita kena pakai dekat tanah halal. Lawan kepada haram tu halal. So kita kena pakai dekat tanah halal. Kalau kita daripada Madinah, tak mau guna perkataan kalau. Bila kita daripada Madinah, dia satu tempat yang jauh, kita ada miqat kita, nama Zulhulaifah. So bila kita kat Zulhulaifah, kita tak akan nampak lah, tanah halal, tanah haram kita tak nampak. Tapi bila satu orang yang pakai ihram di Mekah, nak keluar, nak pergi niat dekat kawasan yang berdekatan seperti Tan Naim,
mengetahui tanah haram tu penting. Sama juga dengan mengetahui sempadan Arafah. Sebabkan Nabi sebutkan Al-Hajjul Arafah. Haji itu Arafah. So maknanya masa hari berwukuf di Arafah, dia kena make sure dia duduk dalam sempadan Arafah. Dia keluar daripada sempadan Arafah, dia tak dapat wukuf. So mengetahui sempadan itu sangat penting. So sama juga bila kita tahu mengetahui sempadan tadi itu untuk ibadah. So apa yang kita nak dapati daripada peristiwa, contohnya kita tengok konsert yang berlaku di Saudi semua, itu bukan dalam tanah haram. Yang tu adalah di Riyadh. Di Riyadh ini dia ada hadis yang khusus untuk Riyadh. Buka dalam kamus bahasa Arab yang masyhur di negara kita, nama Kamus Syekh Idris Al-Marbawi. Kamus Syekh Idris Al-Marbawi, orang Merbau, Perak. Kamus Syekh Idris Al-Marbawi, ini maknanya bukannya kod lah kata orang bodoh yang tulis. Ni kamus. Tuan-tuan hidup berapa lama dalam bahasa Melayu? Orang Melayu lama dah kan? 20 tahun, 30 tahun. Ada buat kamus sendiri tak? Tak ada, betul. Kita akan pakai kamus Dewan. So, bagaimana pandangan satu orang yang boleh mengeluarkan kamus dan diiktiraf kamus dia di serata dunia? Itu Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah mewangikan kubur Syekh Idris Al-Marbawi. Baik, dalam kamus Idris Al-Marbawi, even di dalam dalam kamus Idris Al-Marbawi saja ada satu hadis Nabi kata apa? Ketika seorang sahabat radhiyallahu anhu ardah bertanya kepada Nabi, Nabi berdoa dulu, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Nabi doa masa Nabi berada di atas kenderaan Nabi doa, Allahumma barik fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkatikanlah Syam kami dan juga Yaman kami. Yaman keseluruhan, Syam pun keseluruhan. Yang ada sekarang Syria, Lebanon, Jordan, Palestin. Ada 4. Syria, Lebanon, Jordan, Palestin. So ada 4 ni. Itu maksud Syria. Bila Nabi kata bila Nabi kata wa fi syamina, dan Syam kami 4 ni kawasannya. Alright. Allahumma amin. Semoga disembuhkan dengan COVID. Amin. So, sekejap ni ada satu poin penting tau. Sajalah. Sempena tuan-tuan mana nak pergi umrah apa semua, minta tolong doa-doa. Cuba bayangkan. Doa Nabi ni dekat 2 tempat ni barakah. Nabi doa. Ni hadis sahih. Kalau siapa rajin, geng kita tolong cari hadis ni, paste dalam kita punya komen supaya jadi ilmu manfaat untuk semua orang nak tahu hadis ni. Allahumma barik fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkatkan kami dengan Syam kami dan Yaman kami. Tiba-tiba ada satu orang daripada penduduk Madinah, itu penduduk ni bukan penduduk Madinah, orang Arab lah, dia kata apa? Wa fi najdina ya Rasulullah. Dia sambung doa Nabi tadi, dia kata wa fi najdina ya Rasulullah, dan kepada najat kami ya Rasulullah. Kemudian Nabi kata Allahumma barik fi syamina wa fi yamanina yarhamkallah. Wa fi syamina wa fi yamanina yarhamkallah. Wa fi syamina wa fi yamanina. Lepas tu lelaki tu dia ingat Nabi tak dengar, maka dia bersuara sekali lagi, wa fi najdina ya Rasulullah. Dalam satu riwayat kata dia meninggikan sikit suara dia, wa fi najdina ya Rasulullah. Lepas tu Nabi doa kali ketiga, Allahumma barik fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkatkan Syam kami dan berkatkan Yaman kami. Berkatkan kami dengan kedua-dua negara ini. Berkatkan kami dengan kedua-dua negara ini. Tiba-tiba lelaki tu ingat Nabi tak dengar, dia jerit, wa fi najdina ya Rasulullah. Dia meninggikan suara dia level yang ketiga. So masa dia meninggikan level suara yang ketiga, Nabi jawab. Nabi kata, hunaka zilzal wa yatla'u qarnu syaitan. Di sana akan berlaku gempa bumi. Kalau ikut Fadilatul Syekh Fuad Kamaluddin dan juga Syekh siapa? Macam ni. Kalau mengikut pendapat Fadilatul Syekh Fuad Kamaluddin dan beberapa orang ulama, zilzal di sini bukan gempa bumi macam meletusnya gunung berapi itu. Tak. Dia gempa bumi akidah. Kata ulama. Gempa bumi akidah. Hunaka zilzal. Zilzal maknanya gempa bumi akidah. Dan juga wa yatla'u qarnu syaitan.
dan akan timbul 2 tanduk syaitan. Nabi kata bukan 2, qarnus syaitan. Qarn satu, qarnus syaitan ni tanduk syaitan akan timbul. Jadi ulama nak tahu najat ni mana. Maka jom buka kamus Syekh Idris Al-Marbawi. Buka kamus Syekh Idris Al-Marbawi, kita akan dapati perkataan najat. Nun, jim, dal. Najat ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Najat sama dengan Riyadh. Disebut Riyadh. Nampak? Riyadh, tempat yang berlaku. Jadi berlaku tak gempa bumi? Berlaku. Gempa bumi akidah, betul? Orang tengok buruk, orang pakai jubah apa semua buruk kan. Pergi duduk menari, duduk buat wah. Lepas tu mai pula apa orang-orang yang tak menutup aurat dan sebagainya. Khalas. Okey, tapi poin nak bagi tahu kata wa yatla'u qarnu syaitan, antara qarn syaitan yang ada di situ ialah pertama Musailamatul Kadzdzab, yang kedua yang menjadi pengasas kepada fahaman Wahabi, iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lahir di situ daripada najat tadi. Ini kita bukan nak memburukkan orang, tak. Kita memberi fakta. Saya sedang memberi fakta dan tuan-tuan tengok muka clear. Tak ada perasaan jahat apa. Dia nak baca sahaja apa yang berlaku. Boleh faham? So yang sana okey, kejap. Siapa yang bermimpi jumpa Rasulullah, orang itu bermimpi jumpa Rasulullah. Nabi sebut, man ra'ani faqad ra'ani. Siapa tengok aku dalam mimpi, dia betul-betul tengok aku, sebab syaitan tak boleh menyerupai aku. Dan saya tak mahir dalam bab tu, boleh tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah pada bab yang terakhir sekali, fi manam, melihat Nabi dalam mimpi. Ada bab majaa, pada bab menyatakan bermimpi jumpa Nabi SAW. Maksudnya kalau ada bab tu dalam kitab Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah mewangikan Imam At-Tirmizi punya kubur, maknanya perkara tu betul ada. So siapa yang boleh bermimpi, ganjaran. Dan kalau ada orang itu dalam majlis kita ni, tolong doakan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Especially untuk tu nampak ada hadis sahih Bukhari tu, dah ada dah. Terima kasih wa fi najdina ya Rasulullah. Nampak? Terima kasih sahih Imam Bukhari itu antara yang saya nak tuan-tuan baca, bahawa hadis tu ada. Dan sana najat tanah halal, dia tak termasuk daripada tanah haram. Boleh faham So syarat nak masuk Mekah Madinah, dua, tanah haram ni ada dua, iaitu mesti ada syahadah. Mesti kena ada syahadah. Clear? Khalas. Okay? Clear. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. So itu pakaian ihram. So bila satu orang pakai ihram, maka kita akan berniat, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. The moment dia niat macam tu saja, jatuh pada dia, letak atas dia, mana jatuh tu tertakluk atas dia 13 pantang larang. Dia boleh masuk tanah haram, tapi dia ada 13 pantang larang. Dan 13 pantang larang ni sebenarnya adalah education, membentuk diri seorang manusia. Sebab cuba kalau tengok dalam pantang larang tu, benda yang tak logik. Bukan tak logik apa, bulu jatuh, bulu mata tercabut, kening, janggut. Benda yang macam, pasal apa hak ni pun nak ambil kira. Kalau satu sudut sekali pandang, orang kata, tu dia lah, Islam ni benda-benda remeh-temeh lagu ni pun nak ambil kira. Tak. Banyak benda remeh-temeh yang Islam okey je, tak ada masalah. Contohnya, adat, budaya, proses tarbiyah. Islam banyak lenient. Islam relax. Jadi perkara tu macam biasa saja, tak ada masalah kan. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abang Zaini, saya minta izin dalam bab haid, insya-Allah dalam pertemuan satu lagi kita akan cerita. Okey? Sebab perbincangan dia panjang sikit. Dia nak kena bagi tahu dia ada fatratun naqa'. Sekarang fatratun naqa' dalam muzakarah tabung haji daripada 12 jam. Kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i yang original, yang betul-betul punya hukum betul, sehari kering. Darah haid seorang perempuan kering seharian baru dia boleh beribadah. Mana dia, kalau contohnya pagi ni pukul 9 dia tak mai haid. Sampai esok pagi pukul 9 dia tak mai haid, okey, dia boleh pergi buat ibadah. Lepas tu baru dia boleh buat ibadah. Tapi sekarang dia dah dipendekkan untuk orang yang mengerjakan umrah dan haji 12 jam. Muzakarah baru ni 8 jam. Dan sebahagian
pendapat dalam muzakarah itu, sebahagian pendapat yang ada 8 jam. 8 jam. Kering 8 jam tak main haid, terus dah boleh pergi buat tawaf. Selesaikan tawaf. Tawaf aja dulu. Lepas tu boleh sa'i dah. Sa'i tak ada masalah. Sebab apa? Sa'i bukan dalam kawasan masjid. Sa'i kawasan bukit. Bukit Safa kepada Bukit Marwah. So kalau dah habis tawaf tu, tiba-tiba masa tengah sa'i baru terasa macam ada haid, ataupun lepas tawaf tu kita ambil peluang pergi tandas, check dulu clear tak clear, kering tak kering, and then baru kita nak pergi tawaf sa'i. Kalau katalah masa tawaf tu clear, khalas dia dapat umrah. Dia dapat umrah. Okey. Wallahu alam. Tapi itu perbincangan yang macam panjang sebab dia ada fatratun naqa' tu. Nak kena bincang pula. Tapi jadi perbincangan ni kita baru start pakai ihram dulu. So kita cerita pakai ihram start dulu, bagi selesai. Niat bersyarat pun belum buat lagi. Baru nak baca niat bersyarat. Alright, baru nak mula baca niat bersyarat. Okey. So niat tadi apa? Satu orang dia kena pakai kain. Sebab tu kalau kita dekat Malaysia, kita nak pergi Mekah dulu, kita pakai dah kain ihram kan. Kalau kita niat kat Malaysia, sah. Jadi sebab Malaysia tanah halal, bukan tanah haram. Cuma kita nanti kena dam sebab kita tak niat dekat miqat. Boleh faham? Sebab kita tak niat dekat miqat. Jadi kepada semua, saya ulang sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Niat ihram, masa kita pakai kain ihram tu, kita kena niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Maka takluk atas dia ada 13 pantang larang, dan dia memang boleh masuk tanah haram, dan dia kena mengerjakan, nak selesaikan pantang larang tadi tu, dia kena buat tawaf, sa'i, tahallul. Dia kena ni 3 benda tu dia kena buat, lepas tu selesai dia. Okey. Ni very basic. So kita ambil balik perjalanan kita untuk bulan 12 ni, kita masuk ke Madinah. Dan kita jalan. So saya cerita bulan 12 supaya tuan-tuan boleh imagine, tapi huraiannya semua bahagian boleh. Maknanya kalau mai ikut Mekah pun boleh, sama aja. Huraian dia sama aja. Cuma gambaran yang saya bagi daripada bumi Mekah, daripada bumi Madinah pergi ke bumi Mekah Al-Munawwarah. Boleh clear? So okay, jom kita try start. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bila bulan 12 ni nanti kita akan sampai di Zulhulaifah ataupun Bir Ali, nama tempat dia. 2 nama. Tempat yang sama. Kita pakai kain ihram siap-siap. Okey, sama macam kalau dekat Malaysia kita nak masuk Mekah dulu, kita pakai dekat Malaysia siap-siap, nanti kita masuk. Kita masuk Madinah dulu supaya kita boleh ada gap untuk kuarantin kita, memudahkan urusan perjalanan kita. So, kita satu orang tu kita akan pakai kain ihram, lelaki pakai kain putih. Jangan lupa untuk bersihkan bulu-bulu yang ada pada badan kita sebagai fitrah kita. Bulu ari-ari, bulu ketiak, misai, janggut kemaskan, rambut elokkan, kenakan badan dengan wangi-wangian. Pakai dulu minyak wangi elok-elok dekat badan. Minyak wangi boleh pakai sebelum kita niat ihram. Lepas kita niat ihram, dah tak boleh dah. Jadi daripada bumi Madinah, daripada Madinah Al-Munawwarah nak pergi ke Bir Ali, dia memakan masa lebih kurang dalam setengah jam. So dalam proses setengah jam tadi tu, kira bau pun dia dah tak strong dah dan sebagainya lah. Dia dah okey-okey sahaja. Cuma jangan kita ambil kan, bila kita pakai minyak wangi kat tangan kita ni kan macam ada bau wangi kan. So bila kita dah niat pakai ihram, kita ambil tangan kita cium lagu tu. Bila kita cium yang tu, yang tu yang kena dam. Boleh faham Yang tu yang kena dam. Okay, clear Alright, so sunnah dia keratkan kuku siap-siap. Sebab tu untuk perjalanan bulan 12 ni kita akan adakan kursus umrah sekali lagi di bumi Madinah insya-Allah, dengan untuk sekali lalu orang panggil macam kelas intensif, repak balik apa semua yang kita belajar. Alright. Tu ada ni. Tapi yang kursus-kursus lah. Alright. So sunnah dia potong kuku, kemaskan, lepas tu mandi sunat pagi tu. Sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Mandi, dah clear mandi semua, macam mandi wajib. Cara mandi dia macam mandi wajib. Okey, sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Dah mandi, lepas tu kita pakai kain, lelaki pakai kain ihram. Okey, kain ihram nak pakai dia ada cara memakai dia. Kalau kita tengok macam hari tu saya kata, saya ambil peluang untuk tunjuk mengenakan kain ihram. So kain ihram dia biasanya dia macam 2 line ni lah. Ada satu line yang dekat bahagian bawah. Dia bukan macam pakai tola mandi
Bukan macam pakai tolak mandi. Kalau tolak mandi, kita tutup, kita gulung. Tapi bawah ni dia boleh terbelah. Kain ihram dia cara pakai taktik dia nak pakai dia kena cantum dua ni. Yang hujung ni, dua ni cantumkan dia. So bila kita cantumkan dua hujung ni, kita tarik dia pergi sampai hujung, sampai habis hujung, sampai habis hujung. Tarik, kemudian masukkan. Lepas tu tangan ni tembus balik. Jadi bila kita gulung kain ihram kita, dia akan ada dua, satu yang belah dalam macam ni, nampak? Satu yang macam ni, dia tak buka, tak nampak aurat kita. Dan yang depan ni pun dia buka, masih tutup juga lagi. Hak tu cara pakai kain ihram. Dan biasanya kita menggunakan kain ihram singkat sikit supaya tak tercecah di dalam toilet kalau kita masuk, atau terpijak atau tersadung apa-apa dalam perjalanan nanti. Nanti naik tangga bas lah apa semua, dengan tai unta ke tai kambing ke apa ada, tu semua kena jaga tu. Sebab dia kena suci daripada najis bila kita nak buat ihram, nak buat tawaf. Tawaf dia macam semayang. Okey. Baik, sekali lagi saya tunjuk. Kain ihram ada dua ni, temukan dua ni. Okey, saya tunjuk kan kain ihram sama macam kain tuala kita, dia ada dua lagu ni. So kita temukan dua hujung ni, Okey. So tarik hujung sampai habis. Nampak? Tarik hujung sampai habis. Rapat. Lepas tu tolak dia. Nampak? Tolak dia. Rapat. Nampak? Tolak dia rapat. Lepas tu kita tahan belah sini, tarik dia pula masuk. Okey. Dapat? So secara semula jadi dia akan ada dia punya lapisan dalam ni. Yang ni setakat ni pakaian ihram mengikut analisis saya ke Bumi Mekah ni daripada tahun 2012 sampai last kali 2020, 8 tahun pergi buat umrah. Hak ni cara pakai kain ihram yang paling selamat. Cara pakai kain ihram yang paling selamat. Pakai kain ihram macam ni. Buka kot sini, even nak lari-lari anak ketika mana sa'i pun still selamat. Masa nak lari anak still selamat. Aurat tak buka apa semua. Apatah lagi tawaf kita tak payah berlari, kita tak ada action yang banyak. Cuma bahawa dia kata kalau pergi sekarang ni macam tawaf senang sikit. Dia kata boleh lap rapat sikit dulu tu masa tawaf tu. Boleh pergi dekat dalam 20 minit dia kata. Wallahualam, saya tak tahu. Sebab member saya yang ada dekat sana, dia kata kalau main lah Ustaz senang. Tawaf 20 minit lah. Zup, selesai. Wallahualam. Sa'i pun barangkali boleh jadi laju. Boleh jadilah. Tapi dia ikut kapasiti kaki kita kan. Sebab sekali pi satu arah daripada Safa ke Marwah je 350 meter. Jauh tu. 350 meter jalan kaki jauh. Pi patah balik 700. Pi patah balik 700. Lebih daripada 500 meter. 500 meter tu tengok daripada simpang dia kata 500 meter ke kiri. Tengok apa jauh. Try jalan kaki tengok. Jauh. Lepas tu naik bukit, turun bukit pula. Turun bukit, naik bukit. Turun bukit, naik bukit. Turun bukit, naik bukit. Susah. Kaki pedih. Lah ni kalau siapa nak pergi yang bulan 12, dah kena berlatih dah. Siapa yang ada cycle kat rumah, dah kena cycle selama 1 jam. Siapa nak cycle, kena belajar cycle 1 jam. Saya ni bukan trainer. Saya ni bukan coach. Saya bukan coach. Cuma saya nak habaq kata kita nanti nak pukul kaki masa sa'i tu nanti 1.5 jam. Sepanjang pengalaman saya buat dengan jemaah sekali saja laju kat bawah tu 1.5 jam. Paling bawah sekali, tingkat bawah sekali. Yang tak ada orang, yang tak ada bukit, yang ada tiang ya. Kita lari daripada tiang ni, dia siap tak berhenti doa pun. Baca doa dalam hati ya. Daripada Safa lari pergi dekat Marwah, pusing tiang tu. Terkeluar kamera pula. Daripada Safa lari pergi Marwah. Marwah ni pusing tiang ya. Patah balik mai Safa, pusing tiang ya. Pergi balik Marwah. Buat lagu tu. Kami buat lagu tu dapat 1.5 jam. Tapi tak berhenti doa, terus berjalan. Jadi kalau siapa yang nak praktis cycle, kena cycle 1.5 jam non-stop. Cycle. 1.5 jam. Jadi kita ada stamina.
Jadi daripada hari ni nak pi lebih kurang sebulan. Daripada tarikh hari ni nak pi ke bulan 12, sebulan. So bila sebulan, kita ada masa 30 hari untuk praktis setiap hari. So kalau kita dah terbiasa setengah jam atau sejam kita cycle tanpa henti, saya punya latihan bukan cycle. Saya punya latihan ni pernafasan saya bercakap ni. So saya sejam, 2 jam saya maintain bercakap. Yang tu latihan saya. Tuan-tuan kena cycle, kena berjalan. Kalau yang jenis suka physical punya touch, tuan-tuan kena berjalan. Jarak biasanya dalam satu simpang kepada simpang, kalau macam tuan-tuan duduk kat dalam taman kan, daripada satu lorong kepada satu lorong yang lain tu ada lebih kurang lah jarak tu. Kita tengok estimate 350 meter. Alah lah ni ada Google Map apa semua, tuan-tuan tekan 350 panjang mana, balas pergi tengok jalan. Balas tengok pergi jalan. Dia punya perjalanan, pi patah balik 7 kali. Jangan pi patah balik settle. Dak, dia kena ulang 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru betul. So stamina kena buat macam tu. Sa'i walaupun dia tak ada wudu, tak ada apa, tapi dia antara yang paling susah sebab dia memakan masa. Dan kita berjalan non-stop. Jalan, turun bukit, naik bukit, turun bukit, naik bukit. Tu semua latihan yang kena ada lah. Alright. Patah balik. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. So, kita dah niat, dah buang mandi sunat ihram, pakai minyak wangi dulu, buh minyak wangi seluruh badan, pakai kain ihram. Jadi kain ihram tu dah tak boleh buka dah. Okey, ni ada pesanan, kena ingat balik. Siapa yang jenis style dia macam tu, ada setengah orang dia tak pakai minyak wangi dah. Okey, sebab dia nak jaga benda ni benda yang saya nak cerita ni. Tapi siapa yang nak buat style jenis pakai minyak wangi, begini cara dia. Kan bila kita dah mandi, jadi kita mengenakan minyak wangi. Okey, macam kalau style saya, kita akan bubuh out. Kita buat lutut, kita akan sapu badan kita ni. Kita punya tubuh badan kita, bukan baju, bukan kain ihram, badan kita. Kita akan sapu celah kita punya ketiak kita sapu tengkuk kita sapu kat sini, bawah ni. Lepas tu kita sapu kat kaki kita, belakang lutut kita sapu minyak wangi, celah kangkang kita sapu minyak wangi. Semua tu kira sekali titik lutut tu buat semualah. Bukan tahun sini satu, jenuh lah. Sekali lalu tu semua tu kita sapu. So bila kita dah sapu semua tu, kita akan amin, semoga kita dapat. Jadi kita akan pakai kain ihram. So bawah saya dah tunjuk, kita pakai yang atas. So bila kita pakai yang atas, kita akan letak lagu ni, betul? Sekurang-kurangnya kita akan letak lagu ni lah. Betul? So tempat ni akan kena minyak wangi, betul? So kita semua dah jadi wangi. Betul? Kita semua dah jadi wangi pakaian kita. So kain ihram tu secara literally memang akan wangi. Betul? So bila satu orang dia dah style dia pakai macam tu, kain ihram dua-dua tu kena lekat kat badan dia dan tak boleh pisah. Dia tak boleh angkat, letak. Kalau dia nak pergi toilet, dia tak boleh ambil, dia tak boleh sangkut. Dia tak boleh. Dia tak boleh ambil kain ihram tu letak atas katil. Bila kita sampai bilik hotel, kita letak atas katil, lepas tu kita ambil wuduk, kita nak pakai balik. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia kan dah jadi wangi. Dia dah jadi wangi. Sabar Sat, niat untuk orang perempuan dan niat bersyarat saat lagi kita baca Sat. Bagi saya explain Sat. Okay? So yang ni dia akan jadi wangi. Jadi bila kita bawa keluar daripada badan kita, jadi dia dah jadi satu benda wangi asing. Nampak tak? Dia dah jadi macam kelambu Kaabah. Dia dah jadi macam minyak wangi. Dia dah jadi benda yang asing wangi pada badan kita. So kalau kita pakai dia balik, sama seperti kita mengenakan minyak wangi pada badan kita, kena dam. Yang tu. Jadi sebab tu ada setengah orang dia tak buat lagu tu supaya dia punya kain ihram dia boleh tanggai pakai. Beza dengan kalau macam siapa yang nak bubuh lumuk minyak wangi satu badan, yang kain ihram ni tak boleh pisah dengan dia. Kalau dia pisahkan, dia tak pakai balik dah. Kena ambil yang baru. Kalau dia pakai, dia buah atas katil, contohnya dia buka, dia pergi toilet, dia letak. So dia kena ambil yang baru dalam beg dia untuk dia pakai.
Dia kena tengok juga apa nama bang, minyak atar apa kita pakai. Kalau kita pakai minyak atar hak biasa yang out apa semua ni, yang kalau abang pakai ni, contohnya kasturi putih, yang pati tu kan, yang kasturi putih yang orang jual kat masjid, bukan jenis sembuk, bukan jenis hak cayak tu, dak, yang pati punya, yang likat. Kalau dulu kita ada misk, macam jenama macam body shock ke apa ke yang tu kan, kalau kita cari yang tu tak ada apa, okey je, badan tak pedih, kalau peluh pun tak sakit, tak ada apa, okey. Tapi tak apa, benda tu by practice, so practice dia insya-Allah. okey. So yang ni orang kata apa, kain ihram tadi tu macam tu. So bila sunat dia kita pakai lumuk minyak wangi satu badan. Kemudian kalau kita dah kenakan kain ihram kita wangi, tak boleh dah pisah daripada badan kita. Kita pun tak boleh cium dia, dia jadi macam sebahagian daripada badan kita dah. Boleh faham? Jadi macam sebahagian daripada badan kita. Okey, so bila kita dah kenakan macam tu, kita akan sembahyang sunat dekat hotel. Sembahyang sunat mengenakan kain ihram, bukan sembahyang sunat ihram. Kita tak akan sempat sebab kita ada di Zulhulaifah, kita tak berhenti. Kita hanya berhenti duduk dalam bas sahaja, kita tak turun. So kita dah habis, kita berjalan sampai di Zulhulaifah, kita semua akan niat. Ingat, make sure bag apa semua siap elok-elok, sebab masa tu kita akan tarik bersama dengan kita pakai kain ihram. Jadi kena banyak simplekan kita punya perjalanan. Okey. Nanti dekat Mekah dah habis buat umrah, dah boleh nak beli barang apa, nak shopping ke apa dekat Mekah, okey. Sebab kita pakai baju biasa lah. Okey, baik. Lepas tu bila dah semua, jangan turun daripada bas, kita niat atas bas, kita akan bergerak sama-sama, semua akan bergerak dengan niat. So niat ni macam tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Ni niat umum. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Untuk yang niat bersyarat, ni kita nak bagi clear dulu kat semua orang. Untuk niat bersyarat, dia bukan bermakna satu orang itu tak terror. Kena ingat, niat bersyarat bukan sebab wallahu alam, saya tak tahu macam mana, tapi macam kita orang Melayu ke, orang lelaki ke, dia ada macam satu pride. Kalau aku tak mau niat bersyarat. Sebab apa? Nampak koman. Kena ada syarat. Tak. Niat bersyarat ni lah yang menyelamatkan. Niat bersyarat ni lah yang menyelamatkan. Kalau orang perempuan yang mai haid, orang lelaki yang jatuh sakit tiba-tiba, darah tinggi dia mai ke, dia punya gout mai ke, yang ni semua yang akan menyelamatkan dalam perjalanan tadi, untuk kita tak kena dam. Untuk kita tak kena bawa pulang dalam ihram dan sebagainya. Niat bersyarat ni lah. Jadi bukan bermakna siapa niat bersyarat dia tak terror. Tu kena faham. Sebab kita selalu sinonim niat bersyarat dengan orang perempuan. Jadi bila kita kata hang buat apa? Niat bersyarat hang koman, hang ikut orang perempuan. Tak. Niat bersyarat ni adalah penyelamat kepada orang yang ada kemaslahatan. Niat bersyarat lah penyelamat dia. Bukan senang. Baik. So, sekali lagi. So, niat biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Hak tu niat biasa. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Kalau niat bersyarat, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Fa'in habasani habisun fatahallaltu. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala, sekiranya aku didatangi halangan, maka halal aku. Yang ni yang banyak menyelamatkan kita semua. Ni niat ni banyak. So jangan sekali-kali menjadi jenis satu bangsa yang jenis suka duk pandang rendah benda yang ada kaitan dengan orang perempuan. Yang tu tak betul ya. Yang tu tak betul. So siapa yang rasa dia nak niat bersyarat, tafadhal. Ingat, pergi umrah ni macam padang mahsyar. Diri sendiri yang kena buat keputusan untuk diri sendiri. Kita sendiri yang kena jadi hakim untuk diri kita. So kalau kita kata sah, sah. Kalau kita kata tak sah tu, tak sah. Kalau nanti bila dah balik tengok tu, benda tu tak sah sebenarnya. Tu kacau. So kena make sure, tuan-tuan, macam mana kata? Kena make sure kita clear lah. Kita punya apa benda yang kita kena faham, kena ada ilmu. Okay, beribadah ni mesti kena ada ilmu. Kalau tidak, kita akan jadi macam barsisah. Kalau kita tidak, kita akan jadi macam barsisah. Barsisah ahlul ibadah tapi kurang sedikit dari segi penekanan ilmunya.
binasa dia. Akhirnya mati masuk dalam neraka. Wa'ayazubillah. Bersisa. Khair. Alright, sambung. Lepas kita dah niat ihram, semula perjalanan kita talbiyah. So perkara yang paling afdal satu orang yang pakai ihram. Sekali lagi saya ulang. Perkara yang paling afdal satu orang buat bagi yang pakai ihram. Maknanya kalau orang yang tak pakai ihram, benda tu tak ada kata dia bukan afdal untuk dia. So, untuk orang yang pakai ihram, yang paling afdal dengan dia, sebab tu masa kita pergi Madinah, kita tak bincang pasal talbiyah. Masa kita pergi Madinah, daripada atas kapal terbang, kita tak akan baca labbaik Allahumma labbaik. Sebab itu bukan perkataan kita. Sebab kita tak pakai ihram. Kita lebih baik berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita lebih banyak berselawat sebab kita nak pergi jumpa Nabi. Kita tak pakai ihram. Boleh faham? Beza dengan bila kita daripada Madinah nak pergi Mekah pula, kita pakai ihram. So afdal dia talbiyah. Nak baca Quran apa semua okey, nak baca selawat, nak baca semua boleh, tak salah, tapi paling afdal labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kita punya perjanjian kita. Minggu depan insya-Allah kita akan ambil daripada lafaz labbaik Allah ini, okey? So kita dah pakai ihram, kita naik bas, kita dah berjalan, kita dah talbiyah dan kita akan sampai ke bumi Mekah Al-Mukarramah dan kita akan baca doa. Jangan takut. Setakat sampai the last time saya pergi umrah Februari 2020, tim kita masih mengekalkan budaya kita, iaitu berdoa di setiap tempat yang kita boleh berdoa. Berdoa di setiap yang boleh berdoa. Okey? Berdoa di setiap tempat yang kita boleh berdoa. Memang kita buat lagu tu tiap-tiap kali pergi umrah, bukan tiap-tiap tahun. Tiap kali pergi umrah, bukan setahun sekali. Kalau contohnya tahun tu 3 kali kita pergi umrah, 3 kali kita akan ulang benda yang sama. Saya tak pernah jemu, insya-Allah. Setakat ni tak jemu lagi. So nak masuk tanah haram kita baca doa, nampak rumah tanah haram kita akan baca doa, kita akan buat semua tu dia punya rutin dia. So lepas tu kita akan masuk bumi Mekah, kita akan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, sampai dekat Mekah Al-Mukarramah. Kita akan pergi kat hotel terus straight, kita akan make sure semua orang dapat kunci hotel terlebih dahulu dalam keadaan kita pakai ihram, sebab tu kena jaga. Sebab tu saya lebih suka tuan-tuan kalau tak mau talbiyah, tak mau apa, tidur dalam bas. Yang tu lebih baik. Tidur lebih baik daripada kacau orang, daripada duk main handphone, daripada buat benda. Okey. Lepas tu dah tidur, bangun, sampai, tunggu, bagi kunci, lepas bagi kunci, turun, angkat beg, masuk bilik. Duduk dalam bilik. Sebelum masuk dalam bilik, kita akan bagi arahan berapa jam tuan-tuan ada untuk makan apa semua. Sebab sekarang ni kita kena tunggu ikut macam kursus sebelum ni, masa saya di satu tempat yang lain, kalau tuan-tuan tengok belakang dia warna kuning, ialah hari Ahad, hari kita berkeluarga cuti, tapi saya still kena buat juga kursus kan, walaupun kita duduk. So, masa yang saya duduk dekat satu penginapan lain, tuan-tuan tengok saya kata umrah sekali saja boleh buat, tapi kali ni kita dah dapat bahawa boleh buat umrah berkali-kali, tapi kena apply. So Muhabbatin beritahu kata, Muhabbatin wajibkan 2 kali umrah, kita akan buat dengan mutawif. Boleh tambah lagi 2 sendiri, apply. Macam tu, tak ada masalah. Okey, clear. So dah sampai ke bumi Mekah Al-Mukarramah, kita dah makan, relax, kita turun, semua ready untuk mengerjakan umrah. Kita nak tawaf, sa'i dan nak bertahlul. Dan insya-Allah inilah kita akan sambung kursus kita pada minggu hadapan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sebelum itu tuan-tuan boleh tulis di ruangan komen untuk mana yang lebih tuan-tuan selesa, kursus di waktu pagi atau kursus di waktu malam hari Ahad. Okey, hari ni siang atau malam. Bagi pandangan dan cadangan supaya kita boleh nilai ikut berapa ramai yang memberi pandangan untuk pagi atau malam. Dia 2 aja waktu. Dia tak ada esok ke apa, tak ada. Dia pagi atau malam. Sebab kita nak tengok macam mana cara kita nak deliver kursus umrah kita. Okey?
Terima kasih sekali lagi. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna istiqamah wa habibna fi salatil jamaah. Allahumma arzuqna umrah mabrurah wa sa'yan mashkurah wa dhanban maghfurah wa ziyaratan Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidul anam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.